Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 15 Mei 2024. Ekonomi Sabah dijangka terus berkembang terutama dalam sektor pelancongan selepas termeterainya Memorandum Persefahaman MOU melibatkan tiga pihak. Ia melibatkan Dewan Perniagaan China Malaysia Cawangan Sabah, Persatuan Perdagangan Luar Negara Korea dan Citadines Waterfront Kota Kinabalu CWKK. Berucap dalam majlis ini, pengurusi CWKK Laurentius Bansing berkata MOU tersebut membolehkan kerjasama antara CWKK dan rakan kongsinya memacu pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan pertukaran budaya selain mempamerkan keindahan di Sabah. Ia sekaligus menjadikan Sabah sebagai destinasi pilihan pelancong luar negara terutama dari China dan Korea. Pertambahan jumlah penerbangan terus ke negeri ini juga antara tarikan utama pelancong dari dua negara itu terus ke Kota Kinabalu berbanding Kuala Lumpur. Ekonomi Sabah juga diyakini terus berkembang maju apabila Lebuh Raya Pen Borneo siap sepenuhnya dan perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Syarikat korporat diminta konsisten membayar zakat perniagaan bagi membolehkan ramai golongan asnaf dibantu. Setakat 5 bulan pertama tahun ini, bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS telah menerima lebih 40 juta ringgit zakat perniagaan. Timbalan yang di-Pertua MUIS Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata daripada jumlah itu, 43 juta ringgit telah diagihkan kepada golongan memerlukan. Kita sudah mengagihkan 43 juta kepada yang berhak. Termasuklah dermasiswa, termasuklah asnaf, termasuklah fisabilillah, bantuan-bantuan ke surau, sekolah dan sebagainya. Datuk Malai Ali berkata demikian selepas penyerahan zakat perniagaan daripada Kumpulan Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB berjumlah RM1,458,893 bagi tahun 2022 di Istana Sri Kinabalu. Cek cura pembayaran zakat diserahkan ahli lembaga pengarah Kumpulan BPMB Nur Azila Matahir disaksikan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahiruddin dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam Datuk Ruslan Muharram. Terdahulu Tun Johar menerima kunjungan hormat daripada ahli lembaga pelawat Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu diketuai pengurusinya Datuk Christina Rundi. Kunjungan bertujuan memperkenalkan ahli pengurusan tertinggi Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu bagi tempoh 2023 hingga 2026. Program Gerak Saraf Kenegaraan dan Kesedaran Keselamatan akan diteruskan bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Tahun ini pelancaran program bermula di SK Panglima Habibullah Tawau. Pelbagai pengisian menarik diadakan antaranya syarahan kenegaraan, pemasangan jalur gemilang dan poster kenegaraan. Kita akan meneruskan program ini masa akan datang dan kita harapkan ia akan menambah baik sikap ataupun kita punya semangat patriotisme di kalangan rakyat khususnya di negeri Sabah ini. Kenal Muhammad Nazri ditemui media dalam program berkenaan. Terima kasih kerana sudi membuat program di sekolah kami. Ramai anak-anak kami pun mendapat sedikit kesedaranlah tentang keselamatan dan kesejahteraan di negara kita. Saya ingin menjadi tentera. Saya anak Malaysia. Saya sayangkan Malaysia. Terima kasih ATM. Kalau ada anjur lagi. Terbaik. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mula memindahkan wang simpanan mereka daripada akaun sejahtera ke akaun fleksibel selepas dilancarkan Ahad lepas. Pemindahan dibuat secara dalam talian menerusi aplikasi KWSP-i dan laman sesawang. Pengarah KWSP Wilayah Sabah Muhammad Fadil Sarehan ketika ditemui RTM mengingatkan pencarum menyediakan dokumen lengkap sebelum berurusan di pejabat KWSP. Saya sebenarnya mengambil kesempatan ini menyeru kepada ahli-ahli KWSP di negeri Sabah ini tidak perlu terburu-buru untuk datang ke pejabat-pejabat KWSP kerana pilihan yang dibagi, tempoh masa yang dibagi untuk pengeluaran akaun fleksibel ini lama, bermula daripada hari ini sehingga 31 Ogos. Jadi boleh datang pada bila-bila masa dalam waktu operasi kaunter kami. KWSP memperkenalkan akaun fleksibel bagi membolehkan pencarum mengeluarkan simpanan pada bila-bila masa tertakluk kepada jumlah minimum pengeluaran sebanyak RM50.
Pembayar cukai disaran menggunakan portal MyTax untuk mengisytiharkan pendapatan. Sehubungan itu, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN aktif turun padang membuka kaunter e-filing bagi mendedahkan pembayar cukai mengenai portal tersebut. Pegawai Eksekutif Khidmat Pelanggan LHDN, Adriel Sanda berkata, menerusi sistem itu, pembayar cukai boleh membuat semakan pencukaian dengan lebih mudah. Sistem MyTax ini diorang boleh cek berapa baki cukai, boleh semak apakah tahun-tahun taksiran yang mereka belum laporkan pendapatan, boleh cek juga kalau ada sekatan perjalanan, kalau mungkin disebabkan oleh tunggakan cukai dan macam-macam maklumat asalkan berkaitan dengan pencukaian individu boleh semak daripada MyTax. Adriel menyatakan demikian sempena program berkenaan di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. LHDN turut giat melaksana program khas pengakuan sukarela 2.0 bermula Jun tahun lalu dan akan berakhir hujung bulan ini. Program ini menyasarkan pembayar cukai yang tidak pernah melaporkan pendapatan tambahan, pelupusan aset serta pembayar duty tidak membuat penyeteman dokumen. 72 orang terdiri kanak-kanak, warga emas, guru dan orang kurang upaya dimenumbuk menerima sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ. Sumbangan disampaikan isteri Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tuan Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni berangkap penasihat YNJ. Sumbangan wang tunai dan barangan keperluan ini bertujuan meringankan beban mereka. Terima kasih kepada Tuan Puan kerana sudi datang ke Sinumin untuk memberi sumbangan kepada murid dan guru SKKC Simbun Sinumin, dan terima kasih juga kerana untuk datang untuk merasmikan Pusat Sumber Sekolah SKKC Simbun Sinumin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Puan kerana memberi sumbangan kepada kami warga emas di sini dan juga berupa barang-barang dengan wang tunai. Saya wakil daripada emak saya lah yang dah dapat jalan kerana dia sakit tua sudah dah dapat jalan sudah. Saya selaku ketua masyarakat Tionghoa di sini, masyarakat Cina lah kan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Puan yang prihatin datang ke Menumbuk, daerah kecil Menumbuk di sini. Jadi ini saya rasa julung-julung kali lah, pertama kali lah keluarga daripada istana ini datang di Menumbuk. Terdahulu, Tuan Puan Nurlidah berkenan merasmikan Pusat Sumber SJKC Sinbon. Dalam majlis berasingan di Sepitang, Tuan Puan Nurlidah berkenan menyertai majlis bacaan Yasin anjuran YNJ. Bacaan Yasin diketuai Ustazah Ramizah Malik. Program disertai 100 wanita terdiri peserta kelas pengajian agama di masjid sekitar daerah Sepitang. Ia bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan peserta sekaligus membuka ruang kepada mereka berkongsi ilmu Al-Quran, fardu ain dan fardu kifayah. Sempena majlis ini, peserta turut berpeluang merakam kenangan bersama Tuan Puan Nurlidah. Acara berakhir dengan majlis makan malam. Seorang peniaga wanita mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Sandakan atas 2 pertuduhan memberikan maklumat palsu bagi mendaftar kad pengenalan 2 lelaki yang juga jirannya tahun lepas. Magistrate Nur Faiza Jafri menjatuhkan hukuman penjara 7 bulan kepada Ramlah Lampe 49 tahun bagi setiap pertuduhan bermula tarikh ditahan 10 Mei lepas dan memerintahkan hukuman berjalan serentak. Ramlah dalam 2 pertuduhan itu didakwa memberikan maklumat palsu, mengaku sebagai ibu kepada Muhammad Firman Rahman 22 tahun dan Muhammad Luqman Rahman 20 tahun. Tindakan itu dilakukan bagi melangsaikan hutang kepada peminjam wang dan Ramlah didakwa melakukan kesalahan itu di Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sandakan pada 15 Februari tahun lepas. Mahkamah juga memutuskan kedua-dua lelaki terlibat menjalani hukuman penjara dari tarikh ditangkap pada 10 Mei lepas dan dirujuk ke Jabatan Imigresen selepas selesai menjalani hukuman. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.